kepada Ustaz untuk memulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Tuan pengurusi surau EJK, tuan-tuan dan puan-puan sidang Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya kita mengajak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini. Saya pun terima kasihlah kepada Cik Alim yang sudi panggil saya. Saya sampai dah sini tapi setakat UKM je lah. Tak sampai sini. Tak sangka pula sampai sini. Alhamdulillah, ini semua kerja Allah. Di samping usaha kita dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga kena berterima kasih kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah hidupkan kita sampai hari ini. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hidup sampai hari Ramadan ini yang ke-12. Alhamdulillah. Orang lain ada yang mati semalam. Kita tak mati lagi. Alhamdulillah. Boleh buat ibadat. Kita dapat berpuasa. Dan kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala umur kita panjang. Supaya kita boleh mengabdikan diri kepada Allah. Jangan umur panjang tapi buat maksiat dan dosa dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mari ke dunia ni bukan kita nak buat langit. Langit Allah dah buat. 7 lapis dah Allah buat. Macam-macam benda dah ada di langit. Tak perlu lagi kita nak mikir nak buat apa di langit. Allah juga buat bumi. Bumi pun 7 lapis. Macam-macam dah Allah letak di atas bumi, dalam bumi. Dengan 7 lapis bumi tu macam-macam bumi ada. Allah jadikan semua dah laut dengan dalamnya, dengan nipis, dalamnya, dengan ceteknya, dengan macam-macam ada di dalam lautan. Ada ikan yang tak pernah kita tengok. Ada makan ikan yang paling besar, ada ikan yang paling kecil, ada ikan macam mana ikan pun kita pun tak tahu asal nama ikan. Allah dah buat belakang. Ada yang kamu boleh makan, ada yang kamu tak boleh makan. Ikan ni ada yang boleh makan, ada baru ni orang makan ikan buntal ke apa? Keracunan. Hak tak boleh makan, dia nak makan. Hak makan tu makanlah. Ada Allah larang kita makan, tapi dimakan oleh orang. Babi contohnya. Maaf tak guna perkataan khizir. Saya guna perkataan babi. Jadi bermaknanya bahawa ada binatang yang kita boleh makan. Ia tidak dimakan. Ada makanan yang memang dimakan tapi haram dimakan oleh orang-orang Islam. Ada hutan tebal. Ada hutan tidak tebal. Allah sebut dalam Al-Quran, pernah Allah sebut tentang manusia yang bertuhankan kepada hutan. Hutan pun dia boleh agak sebagai Tuhan.
Nah, apatah lagi kalau dia menganggap sebagai batu, kayu, gunung, ganang, ada sebagainya lah sebagai Tuhan. Syirik, orang yang syirik dengan Allah. Lepas tu senangnya Allah Subhanahu wa taala kata, aku jadikan kamu wahai manusia dan jin untuk mengabdikan diri kepada aku. Oh, kita fahamlah. Ananya kehidupan kita ini adalah semuanya ibadah di sisi Allah. Bukan hanya sekadar sembahyang, bukan sekadar berpuasa, bukan sekadar baca Quran dan sebagainya, ibadat, tapi semua kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, ibadatku, kehidupan aku dan mati aku adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan duduk sekarang adalah ibadah. Kerja apa pun tuan-tuan, kerja ibadah. Nah, tak ada orang kata kerja apa tu? Saya kerja GMI je. Saya pengurusan je, pengurus je. Nah, saya minta maaf lah. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, Ustaz doktor ke? Sebab buat dialisis kan? Saya kata saya bukan doktor. Saya pun mengaji Azhar. Oh, Azhar dulu ambil doktor ke medik ke? Tak, saya tak ambil medik. Bidang saya bidang Al-Quran wal Qiraat. Nah, tapi rezeki Allah ni, kata kita ni kadang-kadang mengaji bidang tu, duduk bidang lain, itu biasa. Nah, tapi alhamdulillah, ialah bukan nak bangga dengan tuan-tuan, tidaklah, wa yazbillah lah. Saya pun ada 15 dialisis yang ada seluruh Malaysia yang saya buat sekarang. Alhamdulillah. Nak masuk target dalam 2025 ni, saya nak suruh ada 20 biji dialisis seluruh Malaysia lah. Alhamdulillah. Jadi maknanya tuan-tuan, sehingga orang kata, kenapa tak jadi ustaz? Doa kerja lagu tu. Lah kerja tu pun ibadah. Nah, apa pun kerja yang kita lakukan di dunia, nama dia ibadah. Tuan-tuan buatlah apa pun, hatta tidur ke, makan ke, hatta minta maaf cakaplah bahasa yang bunyi tak cantik. Kita bersama dengan isteri pun ibadah. Walaupun kita ni mari rasa orang yang amat sangat dengan isteri. Kalau orang lain haram lah. Nih, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang dikatakan tidak ibadah dengan Allah. Hatta ibadah umumi dan ibadah ukhrawi. Yang kita buat kerja lah ni, hari-hari kita buat kerja ni, yang saya masuk office, saya keluar office, pergi ceramah tengah hari, pergi ngajar tengah malam, tuan-tuan pergi kerja tengah hari, balik petang, malam pergi masjid dan sebagainya. Sebagai apa pejawatan tuan-tuan, semuanya adalah ibadah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan disoal oleh Allah belaka. Gak pendengaran ni bila? Dalam kubur tak dengar dah atas dunia. Apa yang kita dengar atas dunia? Nah, pendengaran yang paling baik Allah beritahu, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar Quran. Nah, dengar Quran. Pembacaan yang paling baik adalah bacaan Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang yang sentiasa membaca ayat Allah. Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu Quran kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada kamu di hari akhirat. Kita baca mana? Baca dia selamat mana? Selamat di akhirat. Waktu apa pun tuan-tuan kerja sekarang ni, yang tuan-tuan kerja, Allah bagi kita pahala akhirat. Tak ada orang kata, rugi saya tak jadi ustaz. Tak payah rugi jadi ustaz. Yang kita rugi atas dunia apabila kita jadi orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang zindik. Yang kita rugi. Kita takkan rugi kalau selama mana kita nama mukmin yang soleh dan musleh. Takkan rugi. Tak ada pun tuan tak, Allah rugi saya dulu tak ngaji sekolah agama. Kalau jadi ustaz kan seronok pergi ngajar sana pergi ngajar. Tak perlu. Jangan tuan-tuan jadi ustaz belaka, payah saya nak mengajar semua ustaz belaka, susah juga. Kita jadi orang saleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah tak kata ustaz, Allah kata saleh.
Kita berada di syurga dengan kesolehan. Kita masuk syurga dengan keimanan. Bukan kita masuk syurga dengan keturunan. Keturunan Nabi 2 orang masuk neraka. Abu Talib, Abu Jahal. Nah, Abu Lahab. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Masuk neraka. Nah, tapi umat Nabi Muhammad yang beriman dengan Muhammad yang bukan keturunan Nabi Muhammad masuk syurga. Nah, maknanya mereka masuk syurga dengan keimanan. Bukan masuk syurga dengan keturunan. Bila kita masuk syurga dengan keturunan, ada orang ngaku, oh Tok Guru tu keturunan saya. Tok Guru tu memanglah Tok Guru tu Tokmu. Tapi mu Tok Guru tak semayang, tak ke masjid, tak buat amal soleh dan sebagainya. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita beruntung hidup atas dunia. Kita tidak Arab, kita tidak bangsa lain, kita bangsa Melayu, tapi kita beriman dan kita soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk waktu solat, solat. Tu Tuhan nak buat benda baik, tinggal benda larang, yang dilarang oleh Allah, itu Tuhan nak. Cuma bila Allah sayang kat kita ni, Dia kurniakan kita ni berbagai-bagai nikmat. Macam-macam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ada sehingga Allah sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau nak dustai wahai manusia? Macam-macam nikmat dah aku bagi kepada kamu. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ialah Ramadan. Ramadan ni siapa orang kafir pun puasa. Nah, saya ada TikTok lah, saya ada TikTok. Ada kenalan dalam TikTok tu Mek Yun, Cina, Kelantan. Keluarga dia ni semua Cina belaka, Kelantan. Ayah dia bekas askar. Mana kalau ayah askar ni, maknanya dia tidak itu sangatlah, ni. Tapi dia cakap Kelantan lah, cakap Kelantan. Dia puasa. Hari ni 12 hari dah puasa. Kita berapa hari dah puasa? 12 lah. 12 hari. Cina 12 hari puasa. Dia pergi bazar-bazar Ramadan, tuan-tuan. Dia beli kuih-kuih di bazar Ramadan. Kadang-kadang orang kenal. Oh, Mek Yun. Muka TikTok kan? Orang kenal lah dia. Oh, Mek Yun. Mari sini, mari sini. Saya nak beli ni. Akok ni. Dia kata tak payah sebab Mek Yun pertama kali mari ambil lah. Nak berapa pun. Sebab saya tahu Mek Yun bagi ke orang lain pula. Walaupun dia buat itu tidak ada pahala di sisi Allah. Tapi saya doa lah, kita pakat doa lah, orang baik macam ni, Cina-Cina yang baik, orang bukan Islam yang baik macam ni, biar dia masuk Islam. Dia tahu nikmat dia. Allah akan ambil congkil balik kebaikan-kebaikan dia yang lama-lama tu, ditimbungnya di atas kepala dia. Nah, tu orang baik. Gak kalau orang kafir setara tu baik, Allah kira kalau dia masuk Islam, apatah lagi kita. Daripada awal lagi Islam, awal lagi mukmin beriman dengan Allah, kebaikan kita yang berlama-lama, kita yang tak nampak kebaikan yang kita buat, ya Tuhan beri pahala kepada kita. Nah, daripada kita balik, belum kecil lagi kita dah kenal Ramadan, sampai sekarang kita kenal Ramadan, kita Allahu Akbar, tak tahulah apa yang seronok sangat bulan Ramadan, sampai orang kafir pun rasa nikmat dengan Ramadan yang Ustaz nak sebut tadi. Nah, lepas tu bila kita sebut Ramadan, Allah bagi kita beberapa produk yang cukup cantik. Nah, Allah bagi Ramadan, produk Ramadan lain daripada kalau kita tengok bulan Rejab. Apa keistimewaan Rejab? Isra' dan Mi'raj. Saya bila masuk bulan Rejab duk ceramah kata tinggal kuliah-kuliah bulanan tetap ni tinggal pergi ceramah Isra' dan Mi'raj. Nah, kok bulanan tu tinggal. Nah, sebab saya mengajar tiap-tiap malam semua bulanan jadi. Nah, tak ada yang mingguan, tak ada bulan itu, tak ada. Tapi dah orang panggil Isra' Mi'raj ni, pergi ceramah Isra' Mi'raj, cerita Isra' Mi'raj, Nabi berjalan Isra' dan Mi'raj, masuk bulan Rejab. Masuk bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, dengan amalan-amalan yang dibuat oleh ulama yang tidak bercara dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keistimewaan dia. Nah, masuk bulan Ramadan. Apa Ramadan? Sampai begini, Allah bagi produk. Pertama, Allah bagi apa? Ramadan. Puasa. Nah,
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan mu je puasa, orang dulu pun puasa. Puasa, faham ke tak ni? Bahasa Kelantan. Tak apalah dah. Bukan mu je puasa. Orang dulu-dulu pun puasa. Mu tak payah mengeluh lah. Orang dulu puasa. Makna syariat puasa ni daripada zaman dulu sampai kepada kita. Cuma berubahnya orang dulu puasa lagu lain. Hari-hari mungkin ada selang-seli, ada waktu dia. Umat Nabi Muhammad Allah bagi sebulan bulan Ramadan. Istimewa yang tersangat hebat. Nah, puasa. Habis itu kalau puasa ni, Tuhan tak kesian kau kat kita. Lembek tu tak makan, tak minum. Letih ni ceramah macam ni dia. Dahaga ni. Tak ada air langsung. Saya ingat mula-mula saya balik Mesir 30 tahun yang lalu, tuan-tuan. 93, saya ceramah bebas sebelum saya kerja JAKIM masa tu. Saya kerja JAKIM 3 tahun, baru saya buat bisnes. Saya pergi ngajar di Rauk. Ngajar di Rauk. Masa tu jalan Rauk ni daripada Bentong ke Rauk jalan kona-kona. Pak saudara ni, saya kesian kan anak saudara beli kereta Protosaga. Nya beli pula sport. Eju besar. Steering kecil. Ustaz pakai kereta. Wong. Tak apa. Dah dia nak beli. Macam mana? Saya pergi ngajar. Gerau. Tengah hari macam ni. Sampai tengah hari ceramah. Apa, sebab dia ada tengah hari petang malam. Dia susun ke saya. Saya baru balik Mesir. Jadi saya mengajar. Semua mengajar. Masuk bulan Ramadan. Kita tak teringat. Tak ada air. Biasa ada air. Saya tanya. Tak ada air ke? Dia tak jaga apa-apa, pergi ambil air. Letak atas meja. Bubuh air tuang. Saya pun bismillahirrahmanirrahim minum. Semua mata mandar. Macam tuan-tuan lah, mandar. Saya tak apalah. Sudah-sudah ceramah. Marilah seorang, ustaz tak sihat ke? Sihat, tak ada masalah. Tak apalah. Ustaz musafir daripada Kuala Lumpur. Tak ada masalah musafir. Saya baru teringatlah. Saya minum dekat sebotol 250 ml dah air. Saya kata, kenapa semua tak tegur? Dia kata, kami pun jadi kelu lidah tak boleh. Tak boleh tegur. Saya kata, itu rezeki saya. Tapi masalahnya saya minum depan orang-orang tu. Kalau katalah minum dalam kereta kau, saya musafir, tak ada masalah apa kan? Tapi sayanglah musafir. Pun kita kalau boleh nak puasa dah. Malah lah ganti-ganti. Tapi balik pada cerita kita. Maknanya Ramadan, pertama produk yang Tuhan bagi, puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah bagi kita siapa yang berpuasa kerana Allah dengan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat dan keridaan Allah, Allah hapus dosa kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, baru puasa Tuhan hapus dosa. Daripada segala dosa yang kita buat dan kita tak buat dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil adalah. Tapi dosa-dosa kecil pun bulan Ramadan, takkan kita tengok wanita yang mendedahkan aurat. Dalam bahasa saya sebut, takkan kita nak tengok amoy, tengok aso, tengok aci. Takkan nak tengok wanita pakai skirt. Kita puasa. Melainkan kalau kita puasa tak makan, tak minum, tapi kita buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah, silalah, faddalah. Faddalah. Tapi kita kerana kita orang mukmin, Allah bagi kita ni, tidak aku jadikan kau wahai manusia dan jin untuk mengabdikan diri kepada Allah. Lepas tu saya kata tadi, kita bukan mari nak buat langit tuan-tuan, bukan mari nak buat bumi, bukan mari nak cakrawala. Kita mari adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau gitu aku bagi kamu Ramadan. Kamu puasa kerana Allah. Nah, enggak puasa ni tuan-tuan memang letih, penat, Tuhan tak kesian ke? Sebab kesian aku bagi kamu puasa. Kalau tak kesian, tak sayang kamu, aku bagi kamu seperti orang kafir. Makan je kerja dia. Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Orang kafir ni dia makan minum seperti binatang makan minum. Tempat duduk dia dalam neraka. Tak kita tak gitu. Nah, tuan-tuan. Minta maaf lah dah kalau tuan-tuan tengok apa Ustaz Razali ngajar. Memang saya lagu tu dah. Sejak daripada muda sampai ke remaja macam ni. Remaja purba lah.
Nah, kalau kerja kerajaan 3 tahun lagi pencen tuan-tuan. Nah. Ini dia. Sebab tu Allah sayang ke dia. Dia bagi, nah ambil puasa kamu. Aku bagi umat Muhammad Ramadan. Ambil. Kita berpuasa lah. Jagalah mata, jaga telinga, jaga hati. Bila Ramadan, mu bukan puasa saja. Aku bagi kamu syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan keistimewaan dia ialah turunnya Quran. Pada malam Lailatul Qadar. Kita sambut Lailatul Qadar 21, 10 terakhir kan. Tapi 17 Ramadan, 7 hari bulan, 17 Ramadan kita sambut nuzul Quran. Kenapa tak sambut 21? Kenapa sambut 17? Nah, apalah itu tuan-tuan carilah sendiri. Nah, perbahasan ulama. Kenapa sambut 17? Kata Quran turun syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran Quran turun inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ada ayat yang lain dalam surah Furqan Allah sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Tapi kita duduk sambut 17 Ramadan. Maknanya benda tu khilaf. Nak cari Lailatul Qadar ni tuan, itu dah masuk produk dia lah. Saya nak sebutnya. Mana kalau nak sebut Quran tu dulu. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam yang berkat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita Quran. Nikmat yang paling besar yang kita ada ialah Quran. Nah. Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kamu Quran. Kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada kamu di hari akhirat. Tuan-tuan, biarlah saya tak kenal tuan-tuan, tapi saya nak sebut tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggal Quran sampai mati, tuan. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal daripada baca Quran sampai tuan-tuan mati. Quran ni dia ada 4. Kita kena dengar, kita kena baca, kita kena hafaz, kita kena amalkan. Kalau amalkan Allah tanya afala yatadabbarunal Quran? Mengapa kamu tak nak ambil pengertian dan makna, tak nak tadabbur ayat-ayat Quran? Am ala qulubihim aqfaluha? Kau hatimu ni sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak layak bagi orang mukmin meninggalkan daripada baca Al-Quran. Tak layak nemu nama Muslim, nama Islam, mu tinggal daripada Quran. Maknanya kalau tinggal Quran ni, baca. Baca Quran, baca je dulu, baca dulu. Gak baca ni tuan-tuan, ada kita tahu diri kita ni, kita tahu. Kita mengaji dengan tok guru ko, kita belajar dengan siapa ko, kita mengadap dengan orang mana ko, tok alim mana, kita tahu tarah kita dengan Quran. Sebab kadang-kadang Quran ni ada orang baca pendek, baca panjang, baca sod tak jadi sod, dot tak jadi dot, za tak jadi za. Tak, makhraj huruf. Sebab Quran ni satu perangai dia, kita kena talaki dengan guru. Dia tak boleh kita pandai sendiri, tak boleh. Nah, kita pandai sendiri tak boleh. Dia kena ngaji dengan guru. Jangan pula, saya ngaji dah dengan guru mak saya dulu. Umur 7 tahun. 7 tahun dulu mengaji lain, cara lain. Orang tua mengajar umur 7 tahun cara lain, tuan-tuan. Kita tua mengaji dengan guru, baca lain. Dengan huruf dot. Saya ingat saya di Mesir, Syekh cubit perut, tarik janggut, tarik rambut ni. Sebab saya huruf dot. Guru saya Syekh Fathi ni, dia ada gigi atas 1, gigi bawah 1. Saya gita laki tuan-tuan huruf dot dia. Pada baca huruf dot. Dia kata, dah. Huruf dot mun warna jadi gini ni. Gigi penuh. Tapi huruf dot pun salah. Walad. Kena cubit perut. Lepas tu dia rasa-rasa dia buta. Dia tarik, ada janggut. Janggut dah ada rumah dia. Pergi ngaji tak laki rumah dia. Dia buat jalan round. Allah hina tuan-tuan. Dia tarik sekeliling, dia buta. Baru pergi duduk. Dia tolak kita. Saya kalau tak mikir-mikir gitu dia. Muka dia buta dia. Betul nombok dia. Atas hidung.
Biar dia terduduk dia. Saya pun balik Gomoh, sipir-sipir baju, balik Malaysia. Tapi rupanya ada Imam Nawawi kata, zalal tataliban fa'azazta matluban. Kamu hina semasa kamu ngaji, tapi mulia kamu akan masa kamu dituntut. Masa orang ngaji denganmu, esok mu akan mulia. Tapi masa mu belajar ilmu, kamu akan hina. Supaya orang duk ngaji-ngaji lah ni, duk hina, berasa hina keliri. Tak ada tuan-tuan. Nah, masa saya ngaji, apa pun tak kata. Saya sama dengan imam besar Masjid Melaka. Imam Masjid Melaka lagi lah dahsyat. Syekh tepuk sini sampai merah ni tuan-tuan. Merah, meleleh air mata. Tak kata sakit apa. Merah tu. Sebab salah baca. Salah baca Quran. Merah. Merah. Balik tak cakap apa saya tanya. Sakit ke mak? Sakit. Kalau gitu kita pergi lah esok. Jangan tak pergi. Hina kita kalau kita tak pergi ngaji. Nah, biarlah Syekh nak buat apa kata. Lah ni imam besar Masjid Melaka. Tu lagi imam besar Datuk Muhammad jumpa dengan dia. Kena Datuk Muhammad kawal Ustaz Ali. Ya. Hebat tu. Sebab tu kita Quran jangan tinggal. Sebab tu Quran juga tuan-tuan diturunkan oleh Allah secara beransur-ansur. Kitab Taurat, Zabur, Injil, semua turun secara sekaligus. Mengapa? Supaya kita tetap kukuh Al-Quran yang ada dalam hati kita. Satu, kita baca. Yang kedua, kita kena dengar tuan-tuan. Hiasi lidah kita, telinga kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada baca, kita dengar je Quran. Nah, sebab orang yang mendengar Al-Quran ni kata Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang mendengar Quran ini, iman dia bertambah. Belum baca? Belum baca. Dan kita naik satu peringkat, kita hafaz. Dan saya yakin orang yang di depan saya semua ni hari ni hafal Quran belaka. Demi Allah. Mesti tuan-tuan hafal Quran. Tak? Apa? Qul Allah apa? Fatihah apa? Qul a'udzu birabbin nas apa? Wattin apa? Wal asri apa? Apa? Yasin apa Yasin? Apa tak apanya? Yasin. Satu ayat. Satu ayat daripada 6,236 ayat, satu ayat Yasin ada dalam. Apa dek? Apa? Yasin akan jadi saksi di hadapan Allah dengan satu ayat yang tuan-tuan hafaz. Gak kalau Al-Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. 3 ayat, 83 ayat, 80 ayat lagi tuan-tuan tak apa. 3 ayat berada dalam dada. 7 ayat tuan-tuan berada dalam dada tuan-tuan. Nah, azam ke apa? Sudah? Sudah? Okey dah. Kita berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi dah. Saya diberi masa 1.45, kita berhenti 1.45 lah. Jadi balik pada cerita tentang Quran yang kena hafaz tadi. Tuan-tuan, sahabat Nabi pun tak ada hafaz 30 juzuk. Melainkan beberapa orang je. Yang 30 juzuk ni tak ramai. Supaya kita lah ni pun ramai budak-budak hafiz. Sekarang ni seronok tuan-tuan. Budak-budak hafiz umur 13, 14. Saya dulu mula-mula ngapal Quran umur 21 di pusat Islam. Saya ngaji pusat Islam. Lah ni Darul Quran tu, Jakim tu. Saya bahis. Daripada situlah, daripada bahis itulah kita pergi Mesir, balik-balik dah ada Darul Quran. Saya ngajar Darul Quran 3 tahun mengajar Darul Quran. Tapi muka jenis tak minat masuk paskat pagi balik pukul 5 tak minat. Tak boleh kata apa. Saya kerja tu sebab ayah kata, mu ngaji Mesir tak ada kerja geng. Saya pergilah jumpalah ustaz-ustaz sana. Oh, li balik. Pengarah Jakim pun tahu. Ustaz entah dah balik dah. Okey, kerja dululah. Duduk Darul Quran. Pergi duduk Darul Quran. Ambil hati orang tua. Biar apa anak dia tu kerja kerajaan. Nah, seronoklah orang tua kerja Jakim. Baguslah. Tapi perangai kita tak minat. Saya duk pergi masa tu duk minat jadi penceramah bebas. Sebelum saya dapat buat dialisis, pusat rawatan dialisis. Ada. Jadi saya pun pergi kerja cakap 40 minit daripada Gombok pergi 50 minit, kadang-kadang abang ngatuk apa. Tak naklah bah. Waalaikumsalam, dah kerja-kerja dah 3 tahun kerja. Okey, balik. Nak ceritanya hafal Quran ini tuan-tuan hafaz. Sebab saya yakin surah daripada Wadduha ke bawah 23 surah je. Saya yakin tuan-tuan hafaz. Tuan-tuan ambil awal Baqarah 1 sampai 5 dok bawa semua tahlil. Hafal. Ayat kursi. Ada berapa ayat kursi? Ayat kursi ada berapa ayat? Ada riwayat 7 ayat. Pada 1 ayat aja. 1 ayat. Ayat kursi. Selepas 2 ayat selepas ayat kursi semua orang boleh baca belakang. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut. Dia boleh baca 2 ayat. Berapa ayat tuan-tuan ada dalam dada tuan-tuan sekarang? Jaga tu. Sebab itu orang yang ada Quran dalam dada tuan-tuan, Allah akan jaga tuan-tuan dalam kubur hatta di padang mahsyar nanti. Ini nikmat dia. Yang Allah aku jadikan mu ni supaya beribadat kepada aku. Ni dia benda. Tuan-tuan kena jaga ayat. Lepas tu Yasin 3 ayat kata tak dihafaz. Tapi tuan-tuan boleh baca, orang lain baca boleh ikut. Ya, orang tu hafaz tu. Cuma tak boleh nak baca Ustaz. Ada kelebihan kekurangan dia. Malam-malam dok baca apa? Surah apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata Kalau duk baca sokmo tiap-tiap malam tuan-tuan ingat ayat. Berapa banyak ayat Quran yang ada dalam dia. Berapa banyak coba bayar. Dan sebab itulah saya ni kadang-kadang cakap ke orang, ni kalau tuan-tuan mati pun jasad tuan-tuan tidak akan hancur dalam kubur. Saya tidak hafal Quran 30 juzuk. Allah tidak semestinya mu 30 juzuk baru tuan tak hancur. Orang yang ada ayat Quran yang ada dalam dada tidak akan hancur di dalam dada. Saya tidak bersangka buruk dengan Tuhan. Sebab tu Allah haramkan, Nabi haramkan kita korek jenazah melainkan ada sebab-sebab tertentu. Bila setiap kali korek kubur mesti temu. Allah, jenazah ni tak hancur, 15 tahun dah mati. 15 tahun dah mati. Tak pernah lagi korek kubur nak buat jalan, temu-temu hancur. Tak ada pernah. Sebab apa? Sebab dia ada dalam dada di Al-Quran. Orang jaga Allah, Allah jaga dia. Lagi tuan-tuan, duk jaga solat, jaga puasa, jaga sedekah, jaga tu produk-produk Ramadan, sedekah. Jaga tarawih. Tarawih syariat bulan Ramadan. Mak buat 8 boleh. Mekah lah ni 10. Saya baru balik 10, 13.
Nak 13. Kita 8, 3, 11. Ada. Dulu duk cakap 20 ikut Mekah, 2 ikut Mekah. Sekarang ni buatlah 10. Tak? Okey dah, 8 tu kira okey lah. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi kita nak buat? Di antara lagi, sahur. Allah Subhanahu wa taala bagi sahur kepada kita membezakan di antara sahur orang Yahudi. Orang muda kadang-kadang pukul 3, pukul 4 tidur. Oh, sahur dulu baru tidur sudah. Tidur dulu baru sahur. Tetapi ada suatu rahsia yang sangat besar sebelum sahur. Nah, yang kita ni kadang-kadang tak buat. Padahal Tuhan sebut dalam Al-Quran tentang keistimewaan di waktu sahur. Satu sahur mulia dah. Gapo dia sebelum sahur? Dia kata as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiki wal-mustaghfirina bil ashar. Golongan yang beristighfar ketika sahur. Tuan-tuan, kita susun pukul 5 makan. Habis 20 minit. Ada lagi 15 minit lah. Pukul 5.30, pukul 5.45 habis. Relax. Jangan isap rokok. Puasa-puasa pergi isap rokok apa barang. Nak, jangan isap rokok. Relax. Nak pergi tunggu pukul 6.10 minit subuh 6.10 lebih kurang lah. Nah, subuh. Ambil tasbih. Astaghfirullahalazim. Hak Tuhan suruh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti masuk syurga dulu pada ustaz. Pendek-pendek Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Satu kalimah yang Tuhan paling suka, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalimah apa? Astaghfirullahalazim. Cantik. Lepas tu tuan-tuan nak kata lagi, oh untung jadi ustaz. Rugi saya kerja BMI. Jadi pensyarah engineer dia. Rugi. Rugi apa? Sama tarah Tuhan tak kata okey yang istighfar tu golongan yang berdosa, yang tak berdosa tu ustaz tak payah istighfar. Tak ada beza. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam surah Al-Imran. Dalam surah yang lain Allah sebut wabil asharihum yastaghfirun. 2 kali, 2 tepat Allah sebut tentang sahur. Sebelum sahur kita kena istighfar dengan Allah. Tuan-tuan, nikmatnya Allah bagi kepada kita sebagai seorang mukmin. Nikmatnya Ramadan yang Allah bagi. Batu dalam sedekah, produk Ramadan Allah bagi sedekah. Sedekahlah. Mu nak sedekah apa? Sampai dalam negara Arab. Dalam negara Arab Nabi duduk, negara Arab Nabi kata sedekahlah walaupun dengan sebutir tamar. Padahal banyak kurma, tapi suruh sedekah dengan sebutir tamar. Tuan-tuan balik rumah sekarang, ambil sebutir tamar, bubuh dalam piring, bagi jiran sebelah. Kak, nah sedekah. Apa ni? Tamar sebutir. Dia tengok sebutir atas bawah, atas bawah. Aku ada bini, ada anak, ada isteri, ada anak 3 orang, sebutir tamar. Nah, sebutir tamar sedekah. Kita pun balik, dia ambil biji tamar, dia balik dinding. Tuan-tuan, maksud Nabi kata, galakan untuk kita bersedekah. Sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, jangan kedekut, jangan bakhil. Sebab Haji Bakhil, dia bagi 1000 ke Cikgu Murni. Jangan tiru Haji Bakhil. Jangan tiru. 1000 Cikgu Murni. Balik Cikgu Murni mengonek. Kena Cikgu Murni. Kena. Sedekah ni wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan suruh infaklah, sedekahlah. Nah, daripada rezeki yang aku berikan kepada kamu kepada orang yang memerlukan, mana sedekah gitu. Buat sedekah tadi sampai bila? Sehingga kamu mati. Tapi ada orang berkata, wahai Tuhan, tangguhkanlah kematian aku barang seketika, sehingga tempoh yang tertentu, supaya aku boleh bersedekah dan aku boleh buat amal soleh. Kalau kita tahulah malakil maut mari yang tanya, nak gimana malakil maut?
Nak ambil nyawa mu, nanti dululah. Nanti dulu. Saya ni tak sedekah lagi. Nanti saya sedekah dulu, baru saya mati. Dia tak sebut, nanti dulu aku nak pergi sembahyang sunat. Nanti dulu aku nak puasa sunat. Nanti dulu aku nak buat ni. Tak. Nak sedekah dulu, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata suruh sedekah. Nah, wa anfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Musdekah sesuatu, muinfak sesuatu, Allah bayar balik. Kita jangan jadi bakhil, jangan jadi kedekut. Apa dia yang kita nak sedekah? Kullu ma'rufin sadaqah. Tiap-tiap benda yang baik sedekah. Cuma apa yang paling baik? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tak nak sedekah benda yang paling kita sayang. Lan tanalul bir, tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita beri pada benda yang paling kita sayang. Apa benda kita sayang? Kereta tak sayang. Kalau kita ada duit, ambil anak kereta, aku beli lain. Duit, fulus, money, nukud. Nah, ni yang kita paling sayang. Sebab tu seria nak masuk masjid pun kita tak bagi. Apa tak lagi 50 ria nak masuk dah tabung masjid. Oh, ketal lutut tuan-tuan, jangan main-main. Nah, pagi-pagi kita sedekah ke apa? Masjid, bawa RM1. Istilahnya abang nak ke mana? Masjid. Bawa duit dah. Nah, ambil duit saya ni. Tak payahlah, abang dah ada ni duit nak masuk tabung. Tak apalah, itu duit abang, itu duit saya. Walaupun duit saya tu diambil dalam poket kita malam tadi. Orang perempuan ni biasalah ambil duit daripada suami dalam poket tu, biasalah tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan ni bab sedekah. Allah letak mana mulianya? Dalam bulan Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan Allah letak. Oh, hebat Ramadan. Saya ingat masa saya belajar di Mesir, ada saya berkawan dengan Arab. Anak saya selalu dia dukung, nama Nur, gelaran depan Nur lah. Saya dipanggil Abu Nur. Memang kami bercakap lah hari-hari. Masuk Ramadan, saya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ramadan Karim. Allahu Akram. Rafin. Muhammad Rafin. Tak jawab. Tak nak bercakap. Saya kata ada salah gap pula dengan aku. Aku apa duk mikir, tanya rumah, Muhammad tu kenapa tak nak bercakap dengan kita? Dia kata tak tahulah. Anak-anak pun dia tak ambil dukung. Biasa dia ambil dukung, beli gula-gula apa. Tak apalah, saya biarlah. Sampai lepas hari raya. Hari raya jumpa dengan dia. Nah, qul sana wa antum taib ya Razali, ya Abu Nur, kaifa halak anta? Tanya apa ni mu tak cakap dengan aku dalam bulan Ramadan? Dia kata aku bila masuk Ramadan aku tak bercakap dengan orang. Aku takut pahala puasa aku hilang. Nanti aku bergurau, lupa, hilang. Aku takut bergurau lebih-lebih, nanti pahala aku hilang. Kita masuk bulan Ramadan macam-macam kita buat. Lidah tak jaga. Tak ada kata lidah kita dalam bulan Ramadan tu baca Quran. Hari ni ke-12. Sepatutnya dah 21 dah kita. Setidak-tidaknya hari ni 12 juzuk dah. 12 juzuk. Habis petani maghrib sebelum buka puasa. Habis 12 juzuk. Esok pula masuk 13. Ataupun hari ni aku dah selawat pada Nabi SAW 1000 dah 1000. Saya sebutlah. Saya tidak galak tuan-tuan. Tuan-tuan nak banyak sila. Nak sikit buat. Yang penting buat. Jangan tak buat. Sepatutnya hari ni aku dah 1000 dah selawat pada Nabi. Ada seorang anak murid tanya Tok Guru. Syekh, aku dengar istighfar kalimah yang paling baik yang Allah paling suka. Ya? Mana lebih afdal, selawat atau istighfar? Syekh tu cakap apa? Selawat lebih afdal daripada istighfar. Oh, berdiri belum Roma tuan-tuan mengaji. Selawat lebih afdal daripada istighfar. Sebab dalam selawat ada istighfar, dalam selawat ada darjat, dalam selawat ada syurga, dalam selawat tutup neraka. Mana ada orang main-main nak selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, hari-hari Allahumma salli ala Muhammad, jalan Allahumma salli ala Muhammad. Mana ada? Malaikat orang itu yang diangkat darjat oleh Allah. Narfa'u darajatin man nasya. Allah angkat darjat dia di sisi Allah. Nah, Allah bagi Ramadan. Takkan kita nak cakap macam biasa lagi? Takkan kita nak buat benda lain macam biasa lagi? Mesti kita nak duduk supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut, "Kam min saim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai orang yang berpuasa
mereka tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Weh, ramai orang puasa weh, jangan main-main. Gi bazar Ramadan, ya Allah, ramai orang nak buka puasa. Tapi isteri tak tutup aurat, perempuan tak tutup aurat. Kadang-kadang nampak pusat pun ada. Puasa. Perempuan tak tutup aurat. Bila kita cakap kenapa tak tutup aurat, dia kata itu hak masing-masing, peribadi masing-masing. Puasa, semaya, tutup aurat sama wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup aurat. Nah, sebab tu ramai orang yang berpuasa mereka tak dapat apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga. Ni. Kita pula puasa tidur je. Satu. Yang kedua, nafsu terikut, nafsu nak makan tu, nak makan ni teringat, oh sedap kalau boleh makan, sedap kalau boleh minum air, sedap kalau minum. Layan nafsu rupanya. Allah bagi puasa nak suruh kita bunuh, bukan bunuh lah, makna perendahkan nafsu kita tu. Kita dengar cerita nafsu dulu. Allah buat nafsu, letak dalam api beribu tahun, keluar daripada api, hitam lega, keluar dari api, tanya, siapa aku? Allah tanya. Mumu aku. Debel dok nafsu. Nah, mana ada makhluk yang boleh kata gitu dengan Tuhan? Iblis pun tak, walaupun dia lawan Allah. Nafsu ni. Masuk lagi, gendal lagi, beribu tahun, keluar hitam lega, tanya, siapa aku? Mumu aku. Ada. Allah nak sebut ni nafsu yang ada pada kita. Ini kalau nak cerita bab nafsu kita cerita semula lah. Lain kali lah. Tak tahulah bila mari pula ya. Akhirnya letak dalam penjara. Jangan bagi makan, jangan bagi minum ke dia. Letak dalam penjara. Jangan dalam api, letak dalam penjara. Jangan bagi makan, jangan bagi minum. Mula Allah gue lapar. Bagilah aku makan, bagilah aku minum, bagilah aku makan, bagilah aku minum. Keluar tanya, siapa aku? Mu Allah, mu Khalik, aku makhluk. Baru tahu. Rupanya nak rendahkan nafsu kita. Puasa tuan-tuan. Tapi kalau kita melayan nafsu sampai makan macam-macam makan, minum dengan berbagai-bagai minum, teringat pukul 4, pukul 5 duduk mikir bak makan, bak minum, bak apa. Tak leh. Cannot go tuan-tuan, cannot go. Tak leh. Nah, kita learn ni tak serupa sahabat Nabi. Sahabat Nabi perang dalam peperangan Badar dalam bulan Ramadan. Kita duk rumah ekon kipah, naik kereta ekon. Siapa pejabat ekon. Balik ke rumah pula ekon. Mengakak puasa. Kenapa lembek tu? Puasa. Aduh. Nah, nafsu dah layan nafsu. Layan nafsu. Saya ada nafsu tuan-tuan. Tuan-tuan ada nafsu. Cuma bila mari Ramadan, jaga nafsu kita. Sebab tu nafsu kita ni biar dia ada dua. Dia ada dua. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah. Nafsu tak boleh bunuh melainkan kita yang mati. Tapi kita ada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan dengar ayat tu. Sedap ya Tuhan sebut. Itu cara kasar kalau kita baca Quran sedap. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang yang ada jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali. Kembali ada disebutnya istighfar. Kembali bermakna balik kepada Tuhan, balik. Aku redha, kamu redha aku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Nafsu mutmainnah. Bila Allah panggil nafsu, kita tak tinggal kaki, kita tak tinggal tangan di luar, kita akan masuk dengan kaki-kaki tangan ke dalam syurga Allah. Tak ada kita nak tinggal, biar nafsu lah masuk dari syurganya, kaki tinggal luar. Tak ada. Masuk sekali. Nafsu mutmainnah. Nafsu suka baca Quran, nafsu suka sedekah, nafsu tengok kat orang kesian, ada belah kesian kat orang, tidak deki dengan orang, tidak mengupak kat orang, tidak sangka buruk dengan orang. Ini tengok sangka buruk, sikit-sikit sangka buruk. Tolong tuan-tuan. Sangka buruk dengan orang ni perangai Yahudi. Fitnah orang ni perangai Yahudi. Saya ni 6 kali pergi plastik. 6 kali saya pergi plastik. Di antara saya punya bisnes, saya ada travel agency.
Jadi di antara travel agency saya pergi ke Palestin. 6 kali saya sembahyang dalam Masjid Aqsa. 6 kali juga saya banyak bertemu dengan ortodok Yahudi. Ada sahabat saya daripada sebab duk pergi biasa ke sana, jumpa orang Melayu yang buat PhD di Israel. Lah ni dia pencet, dia pensyarah UM tu. Dia pensyarah UM, lah ni duduk Melaka, pencet. Mula-mula dia balik memang otak Yahudi. Dia kata, apa yang nak marah sangat ke Yahudi? Lah ni baru dia bertaubat balik. Orang Yahudi. Boleh tengok, oh ini. Jadi perangai saka buruk korang, perangai deki korang, perangai ni perangai Yahudi. Walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak perlu memasuk agama Yahudi, tak perlu. Tapi kita ikut perangai-perangai dia serupa Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Jadi matlamat yang saya nak buat kesimpulan sikit, kita Tuhan ciptakan bukan untuk kita mari atas dunia nak buat benda lain. Tapi Allah jadikan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah tuan-tuan. Buat duduk atas dunia molek-molek, tinggal benda haram, buat benda halal. Salah ada salah, istighfar dengan Allah. Banyak-banyak istighfar. Kalau Imam Ibn Taymiyah suruh istighfar 1000 kali. Dia ada masalah macam-macam, dia kata serabut kepala, aku istighfar 1000 kurang atau lebih, Allah selesaikan jalan buntu tadi, Allah selesaikan. Mudah je jalan, Allah bagi. Jadi kadang-kadang bila kita ada masalah, kita stres, jangan layan stres kita, melainkan kita istighfar. Suatu istighfarlah. Jalan yang terbaik untuk menghilangkan stres kita adalah istighfar. Nah, setakat itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.